Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alif Mukri Muhammad Yusof dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak. Dokumen ini merupakan sebuah dokumen penting yang mengandungi Proklamasi Kemerdekaan Sarawak serta pengisytiharan Persekutuan Malaysia. Dokumen ini boleh dijumpai di Borneo Cultural Museum yang terletak di Bandaraya Kuching dan masih terjaga dengan rapi. Dokumen ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Proklamasi Sarawak serta Malaysia. Pembentukan Malaysia bermula pada 29 Ogos 1963 yang di-Pertuan Agong menandatangani Deklarasi Malaysia bagi pembentukan Persekutuan Malaysia. Ini kemudiannya diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 4 September 1963 dengan 38 undi menyokong dan 5 menentang. Seminggu kemudian, Ketua Menteri Stephen Kalong Ningkan, 3 Menteri Kabinet Negeri dan 10 anggota Perikatan terbang ke Kuala Lumpur untuk bertemu Perdana Menteri dan Setiausaha Tanah Jajahan Britain Duncan Sandys sebagai masa depan baharu yang menarik untuk Sarawak. Yang berhormat Encik Muhammad Khair Johari yang mewakili Perdana Menteri Malaya membaca proklamasi tersebut. Kemudian Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak, membaca proklamasi kemerdekaan Sarawak. Upacara pengisytiharan dan perbarisan diadakan pada 16 September 1963 di Padang Tengah yang dikenali sebagai Padang Merdeka. Ia adalah detik yang menyentuh hati dan membanggakan. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat dua objektif, iaitu mengkaji kepentingan kemerdekaan Sarawak kepada jiwa, bangsa dan negara rakyat Malaysia sehingga ke hari ini, serta menerangkan isi kandungan kedua-dua proklamasi Malaysia serta proklamasi kemerdekaan Sarawak. Intisari dokumen tersebut adalah amat penting sebagai tanda persetujuan antara dua pihak untuk membentuk sebuah negara yang maju dan makmur. Terdapat beberapa masalah yang boleh dikenal pasti apabila kita menyentuh isu kemerdekaan Sarawak. Antara artifak dari Sarawak dikenali sebagai Proklamasi Malaysia dan Kemerdekaan Sarawak. Pertama ialah pendekatan negatif yang dipegang oleh Sarawak sendiri. Mulai tahun 2010, kerajaan mengisytiharkan 16 September sebagai Hari Malaysia untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan bergabung bersama Melaya, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. Pembentukan persekutuan baru telah dirancang untuk berlaku pada 1 Jun 1963, tetapi kemudiannya ditangguhkan kepada 31 Ogos 1963 untuk bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Tanah Melayu yang ke-6. Namun disebabkan beberapa isu yang berkaitan dengan Indonesia dan bantahan Filipina terhadap pembentukan Malaysia, menangguhkan pengisytiharan kepada 16 September tahun yang sama. Penangguhan tersebut juga dilakukan untuk memberi masa yang cukup kepada pasukan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk menjalankan referendum di Borneo Utara dan Sarawak berhubung penyertaan kedua-dua negeri dalam persekutuan baharu. Secara amnya pada bulan Ogos dan September, Malaysia akan menyambut hari kebangsaannya pada dua tarikh, iaitu Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Kedua-dua tarikh ini memainkan peranan penting di tengah-tengah Malaysia. Namun, idea mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia tidak bermakna baginya orang Sarawak membanding menyambut 22 Julai. Ia didakwa berteraskan Melaya dan menyebabkan perdebatan hangat di kalangan orang Sarawak. Ia mengambil masa 47 tahun sejak Malaysia ditubuhkan untuk kita mula meraihkan 16 September sebagai Hari Malaysia dan orang ramai cuti bermula 2010. Oleh itu, ia juga mengambil masa 50 tahun sejak kelahiran Malaysia untuk Sarawak mula meraihkan sendiri ulang tahun kemerdekaan pada 22 Julai mulai 2013. Selain itu, gagasan Sarawak Merdeka lebih dominan dalam media sosial, terutamanya di kalangan remaja.
Mengikut sejarah, Sarawak memperoleh kemerdekaannya pada Julai 22 pada tahun 1963. Dalam membincangkan topik yang diketengahkan iaitu pemeliharaan objek warisan bertulis tempatan berpandukan konteks tamadun dan peradaban, kami telah memilih satu artifak yang dikenali sebagai Proklamasi Kemerdekaan Sarawak sebagai bahan kajian. Setelah membuat penilaian kebanyakan kajian-kajian lepas berkenaan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak, ini banyak menyentuh tentang perbezaan aspek yang dikaji maupun pendapat atau pandangan mereka terhadap artifak tersebut. Kajian-kajian tersebut digunakan oleh kami untuk membuat beberapa kritikan. Bagi kajian literatur ini, pemeliharaan artifak warisan bertulis iaitu Proklamasi Kemerdekaan Sarawak adalah berpandukan kepada maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui kajian-kajian yang terdahulu dan informasi sekunder yang berbentuk data dan artikel. Rujukan melalui kajian-kajian lepas adalah diperolehi berdasarkan kajian penempatan berkenaan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak seperti yang akan dinyatakan berikut. Menurut penulis Muhaimin Sulam, Norina Abdul Karim Zamri dan Ahmad Murad Merikan dalam penyelidikan mereka, Hari Kemerdekaan Sarawak adalah hari untuk memperingati kelahiran sesebuah negara. Kemerdekaan adalah kemuncak perang salib penduduk tempatan dan simbol kedaulatan mereka. Damanya kemerdekaan adalah hasil perjuangan dan perpaduan rakyat yang memerlukan pengorbanan yang tinggi termasuk jiwa. Pertama sekali, Hari Kemerdekaan Sarawak merupakan hari yang paling bersejarah. Menurut artikel yang kami dapati, Hari Bersejarah Sarawak telah ditubuhkan apabila Governor Sarawak, Sir Alexander Waddell, mengeluarkan proklamasi untuk membentuk Majlis Tertinggi yang pertama dengan pelantikan Stephen Kalong Ninkan, pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Ini menyatakan bahawa Proklamasi Kemerdekaan Sarawak adalah sumber asas kehebatan terhadap Malaysia dan terutamanya Sarawak. Tambahan pula terdapat satu artikel yang ditulis oleh Muhammad Razif bin Awang Yusof bertajuk 22 Julai Hari Sarawak Bebas dari Kolonialisme, 50 tahun Sarawak masa lalu, kini dan masa depan. Diterbitkan dalam laman web Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada 4 Julai 2014. Artikel memberi pandangan tentang penubuhan pemerintahan sendiri yang diketuai oleh rakyat tempatan. Terdapat satu kenyataan dalam artikel itu mendakwa bahawa Hari Kemerdekaan Sarawak adalah pada 22 Julai 1993. Oleh itu, ini mewujudkan pandangan yang berbeza daripada yang utama versi sejarah sebuah negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan merangkumi semua langkah yang diambil untuk mencapai semua objektif kajian dan kaedah. Pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan seperti tinjauan, temu bual, kajian kes, pemerhatian dan eksperimen. Ia juga boleh ditarifkan sebagai proses pengumpulan maklumat dan mendapatkan data kuantitatif yang boleh membawa kepada kesimpulan konkret. Beberapa kajian telah digunakan untuk mengkaji deklarasi Malaysia dan pemasyuran kemerdekaan Sarawak. Antaranya adalah kaedah kualitatif dan pensejarahan. Bagi kaedah kualitatif di mana penyelidik bergantung kepada perspektif peserta bertanya soalan yang luas dan umum, mengumpul data daripada peserta dalam bentuk perkataan atau teks, mentafsir dan menganalisis perkataan dalam bentuk topik dan menjalankan penyiasatan. Dalam bentuk subjektif dan prejudis, ia juga semula jadi yang tidak mendapati norma statistik, jadi dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan. Contohnya, kami pergi ke Budaya Borneo Museum untuk mengkaji tentang sejarah pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak. Manakala bagi kaedah persejarahan pula, iaitu cara mengkaitkan pelbagai fakta yang berada dalam objek yang dikaji seperti membabitkan urutan sejarah ataupun kronologi dan manfaat yang terhasil daripadanya. Contohnya,
kewujudan tulisan Jawi di dokumen pengisytiharan Proklamasi Persekutuan Malaysia yang telah dikaji. Ia juga sangat penting dan pengajian sejarah kerana kebenaran sesuatu sejarah tersebut. Kembali di bahagian saya, analisis data. Analisis data adalah maklumat yang penting untuk kesinambungan projek ini. Maklumat data tersebut diperiksa secara kualitatif dan sejarah. Data yang diperolehi adalah dokumen yang penting yang dibukukan. Dokumen penting dalam pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak. Berdasarkan maklumat yang kami dapat, dokumen penting proklamasi Sarawak dan Malaysia adalah dalam bahasa Rumi. Dokumen tersebut disimpan di dalam fail. Isi kandungan yang terkandung pada dokumen pula adalah mengenai pengisytiharan Malaysia dan kemerdekaan Sarawak. Peristiwa ini adalah peristiwa yang bersejarah dan penting mengenai Malaysia dan Sarawak. Kemudian kandungan dokumen penting dalam pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak. Kandungan dalam dokumen telah diterjemahkan dari bahasa Rumi ke bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kandungan dokumen penting adalah mengenai detik paling bersejarah yang dilihat dalam Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura. Penyatuan dan kerjasama tersebut diadakan terutama untuk menyekat pengaruh komunis yang semakin ketara yang boleh mengugat kestabilan politik serantau. Upacara pengisytiharan Malaysia telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada tahun 1963. Upacara itu dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah. Perjanjian Penubuhan Malaysia dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dibuat pada tahun 1963. Pada masa yang sama, perdebatan tersebut mempersoalkan keabsahan laporan Suruhanjaya Kobolt yang mengesahkan bahawa suara majoriti rakyat kedua-dua wilayah tersebut untuk menyertai Persekutuan Malaysia. Selain itu, asas permulaan yang membawa kepada proses pengubulan perlembagaan Malaysia melalui laporan jawatan kuasa antara kerajaan. Kemudian penubuhan Malaysia telah dimenteraikan melalui Perjanjian Malaysia yang ditandatangani pada 9 Julai 1963. Seterusnya ialah dapatan analisis. Pada 16 September 1963, Datuk Kalong Stephen Lingkan yang merupakan Ketua Menteri Sarawak membaca proklamasi tersebut pada Hari Perbarisan yang telah diadakan di Padang Tengah yang turut dikenali sebagai Padang Merdeka pada hari ini. Sebelum itu, proklamasi pembentukan Malaysia ini turut menjadi isu kontroversi bagi rakyat negeri Sarawak dan Sabah kerana isu ini boleh membuatkan kekeliruan di mana di dalam Perjanjian Malaysia 1963 merupakan satu perjanjian antara entiti politik berasaskan prinsip equal partners, tetapi masing-masing adalah berstatus negara. Dalam erti kata lain, perjanjian tersebut mempertikaikan status quo negeri bagi Sabah dan Sarawak yang berasaskan interpretasi terhadap frasa memasuki atau mengambil bahagian dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Akhir sekali ialah penutup. Secara keseluruhannya, pengisytiharan Malaysia dan kemerdekaan Sarawak turut memberi kesan yang mendalam bagi rakyat Sarawak kerana terdapat banyak manfaat penting yang boleh dihargai di dalam pembentukan Persekutuan Malaysia di antara 13 negeri. Antara kepentingan penubuhan Malaysia tahun 1963 adalah membebaskan Sabah dan Sarawak daripada naungan British di mana pengisytiharan kemerdekaan Malaysia telah melakarkan sejarah apabila sebuah negara yang kecil iaitu Tanah Melayu telah membantu negara yang besar iaitu Sabah dan Sarawak untuk memperoleh kemerdekaan yang bebas dari penjajahan British.